isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Maknanya kalau isteri tinggalkan suami, isteri tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Kemudian tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan. Maknanya kalau si isteri itu meninggalkan suaminya itu dalam keadaan isterinya itu ada anak, maka bahagian suaminya akan mendapat 1/4. Kemudian Allah teruskan lagi dengan ayat, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Kemudian selanjutnya dalam ayat yang sama juga Allah SWT nyatakan, dan bagi mereka isteri-isteri pula, tadi bahagian suami kan kalau isteri meninggal. Kemudian Allah jelaskan juga bahagian isteri kalau suami meninggal. Apa Allah kata? Dan bagi mereka, iaitu isteri-isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu, ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Maknanya tadi kita jelaskan kalau isteri meninggal tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Dan kemudian kalau isteri meninggal ada anak, suami akan dapat 1/4. Tetapi dalam keadaan isteri meninggal dunia, suami meninggal dunia, suami tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Ataupun kemudian kalau suami meninggal dunia, suami ada anak, maka isteri akan mendapat 1/8. Ini yang berbalik pada persoalan tadi. DJ Sufian kata kenapa bahagian isteri dengan bahagian lelaki, bahagian suami lebih besar, lebih banyak sedikit daripada bahagian isteri. Ini yang selalu sangat orang tanya kepada kita. Saya nak jelaskan juga, kita boleh relatekan daripada ayat Quran. Ini dia juga daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerolehan harta, cara mengurus harta anak yatim, hak-hak pusaka, kemudian kedudukan lelaki dan perempuan. Ini banyak dijelaskan dalam surah An-Nisa ni. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 34 ini. Ustaz. Okey Ustaz. Dalam ayat Quran surah An-Nisa ayat 34, Allah SWT nyatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Apa Allah kata? Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan. Bima faddallahu ba'duhum ala ba'din. Maknanya Allah SWT memberikan kelebihan sedikit kepada ataupun kelebihan ataupun keistimewaan kepada orang-orang lelaki ini. Dan juga Allah SWT menjelaskan juga wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga kerana orang-orang lelaki ini telah membelanjakan ataupun memberikan nafkah daripada sebahagian harta mereka. Maknanya dekat sini tanggungjawab si suami ataupun lelaki untuk memberikan nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya, kepada orang yang di sekelilingnya. Jadi dengan sebab itulah kenapa bahagian suami ini sebenarnya lebih banyak daripada bahagian isteri, kerana tanggungjawab untuk menafkahi orang-orang yang ditanggungnya. Jadi dengan sebab itulah dia wajar diberikan kelebihan berbanding dengan bahagian perempuan. Bahagian perempuan ini apabila dia dapat untuk dia saja, dia tak perlu kongsikan kepada orang lain. Tetapi kalau orang lelaki ini dia ada tanggungjawab tertentu yang tertakluk kepada hukum syarak yang perlu dilaksanakan. Jadi dengan sebab itulah kenapa ada perbezaan. Tetapi juga kita tahu zaman sekarang ni orang akan mempertikaikan juga kan, terutama golongan-golongan feminisme lah. Dia akan kata ini tak adil. Jadi patut pula orang lelaki tak bayar nafkah. Dan macam-macam lagi lah. Jadi saya yang bagi nafkah untuk anak-anak saya. Suami saya tak bekerja dan sebagainya lah. Jadi dekat situlah sebenarnya orang lelaki kena ingat tanggungjawab mereka berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 34 ni. Baik, insya-Allah terbaik. Itu jawapan dan pencerahan kita untuk hari ini. Terima kasih Ustaz Indra Syahrin untuk perkongsian, dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang bersama kita untuk segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal Maiz. Anda boleh pergi ke media sosial Baitul Mal Maiz untuk dapatkan banyak sangat info dan ilmu yang berkaitan yang sangat bermanfaat. Terima kasih Ustaz untuk hari ini. Jumpa minggu depan insya-Allah. Jumpa lagi ya. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Itu dia Al-Fadhil Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid, pengarah Baitul Mal Maiz untuk perkongsian kita hari ini, dan juga menutup tirai Warna Pagi. Lepas ni Yati akan sambung tugasan pula. Ya, Yati akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari untuk sama-sama membincangkan tentang cara makan Nabi SAW menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin untuk hari ini ya. InsyaAllah jumpa besok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Buah Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-Faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP bercadang menyenaraikan kit ujian kendiri COVID-19 sebagai barangan harga terkawal. Sehubungan itu, menurut Timbalan Menterinya, Datuk Rosal Wahid, harga kit ujian kendiri yang setiap satunya berharga RM39.10 terlalu membebankan rakyat. Selain itu, kata beliau, perbincangan dengan pelbagai agensi lain termasuk pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan dilakukan sebelum kit ujian kendiri tersebut disenaraikan sebagai barangan harga kawalan. Sebilangan kecil guru sekolah di Labuan masih belum menerima vaksin COVID-19 menjelang pembukaan semula sekolah pada 1 September. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yusuf Muhammad berkata, guru yang belum menerima vaksin itu kebanyakannya wanita, merupakan 3% daripada 1,332 jumlah guru sekolah di Labuan. Menurutnya lagi, taklimat vaksin oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari diadakan pada hari ini kepada guru-guru yang masih belum divaksin. Serta menambah, langkah vaksinasi itu juga telah diperluaskan lagi kepada mereka yang menyediakan perkhidmatan kepada sekolah seperti pengusaha kantin dan pekerjanya serta kontraktor. Dasar Kebun Komuniti Bandar atau DKKB diperkenalkan sebagai panduan bagi memacu amalan perkebunan berkhemah dalam bandar dan membolehkan rakyat meraih peluang menghasilkan sumber makanan serta menjana pendapatan. Ketika melancarkan dasar tersebut, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, DKKB menggariskan 5 teras dan 17 strategi termasuk garis panduan kebun komuniti bandar untuk memudah cara pelaksanaan program pembangunan kebun komuniti selaras dengan peraturan dan prosedur pihak berkuasa tempatan PBT yang sedang buka kuasa pada masa ini. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 17 Jun 2011, Majlis Perasmian Masjid An-Najihin, Bandar Seri Permaisuri Ceras Kuala Lumpur telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Masjid ini telah dibina dengan kos sejumlah RM14 juta dan berkonsepkan seni bina moden kontemporari Melayu. Sebelum pembinaan masjid ini, penduduk setempat dan sekitarnya hanya menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Taman Tenaga Ceras dan Masjid Uthman Ibnu Affan di Bandar Tun Razak Ceras Kuala Lumpur. Berikutan pertambahan bilangan penduduk, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan telah meluluskan sebidang tanah untuk pembinaan sebuah masjid yang baru. Justru itu, pembinaan Masjid An-Najihin ini
telah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat tempatan untuk menunaikan ibadah secara berjemaah dengan lebih selesa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Mat Kilau bin Imam Rasu atau lebih dikenali sebagai Mat Kilau dipercayai lahir dalam tahun sekitar 1865 di Kampung Masjid, Pulau Tawar, Jerantut, Pahang. Mat Kilau amat mahir di dalam bidang kebatinan, persilatan dan bermain senjata. Beliau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin dan pemikiran yang matang telah menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk negeri Pahang. Segala cabaran yang berjaya dilalui oleh Mat Kilau semasa menentang pihak British membuatkan pelbagai pihak menyanjung tinggi kepahlawanan beliau. Pada bulan Oktober 1888, ketika Mat Kilau pergi ke Pekan, Hugh Clifford telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mat Kilau. Ini menunjukkan Clifford menghormati Mat Kilau dan percaya bahawa Mat Kilau mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam masyarakat. Mat Kilau adalah seorang yang jujur dan tegas. Justru itu, dia sangat disegani dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu ramai sehingga ada yang sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Mat Kilau meninggal dunia pada tahun 1970 pada usia 122 tahun. Selamat menyambut kemerdekaan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam Rabu yang positif untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kembali bersiaran. Saya Nur Hayati Paradi berkongsi bersama dengan sahabat pendengar menerusi Aspirasi 10.1. InsyaAllah 3 jam ini bakal sama-sama kita manfaatkan. Moga-moga Allah kurniakan keberkatan pada masa kita insyaAllah. Untuk perkongsian sepanjang 3 jam ini. Apa pun nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian mereka. Moga-moga banyak yang mereka kongsikan, tak banyak sikit dapat kita amalkan dalam kita menjalani kehidupan kita lebih terpandu insya-Allah. Apa pun untuk bersama dengan sahabat pendengar, Yati akan kongsikan rancangan pertama kita untuk hari Rabu, tak lain tak bukan Rahmatan Lami bersama dengan tetamu tetap kita iaitu Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari untuk sama-sama kita berkongsi tentang cara pemakanan ataupun pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini Ustaz kata Ustaz nak cerita pasal roti. Apa yang menarik tentang roti? Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di FB Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari dan juga di YouTube channel IKIM untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kita nak meneruskan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baiklah, sebelum kepada perkongsian Rahmatan Alamin, kita dengarkan terlebih dahulu Anik Muhai dengan Mahakarya. Untuk sama-sama kita dengarkan hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Jalan cerita hidupmu penuh teka-teki, syarat derita mengundang curiga pada diri. Belum habis kau hela nafas lega, kembali tanpa sengsara. Puas kau mengeluh tanpa sudah. Engkau masih berjuang, berwajah ceria di balik resah, kerana masih kau
bahkan air mata hingga hujungnya mahakarya. Derita itu laksana pasir delus yang menarik tubuh. Semakin bergelut, semakin membenam. Hanya kau perlukan sedikit ruang waktu dan putus serahanmu pada sang pengatur mahakarya. Kerana masih kau yakin pada pengatur cerita dan mahakarya. Kaulah pejuang cerita bahagia kerana bayarannya derita, bahkan air mata hingga ujungnya mahakarya. Kerana bayarannya derita, bahkan air mata hingga ujungnya mahakarya. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan pertama aspirasi edisi Rabu hari ini. Tak lain tak bukan kita bersama menerusi rahmatan lil alamin, dan alhamdulillah telah pun bersama-sama dengan kita di hujung talian bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Walaupun Ustaz jauh kan Ustaz, tapi dengan suara Ustaz macam dekat je kan. Masya Allah. Sebenarnya dia menghilangkan rindu rakan-rakan pendengar kita. Setiap minggu nak dengar suara Ustaz Rusdi. Setiap minggu nak dengar suara Ustaz Rusdi. Nak dengar ada hari ni, alhamdulillah. Jadinya hari ni Ustaz, kita nak sambung sebenarnya belajar tentang rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz sebelum ni cerita tentang pemakanan baginda Rasulullah, kita sambung lagi tentang pemakanan. Dan alhamdulillah kali ni Ustaz kata Ustaz nak sambung tentang roti. Agak-agak siapa yang sarapan roti pagi tadi kan? Hari ni Ustaz nak cerita tentang roti, apa yang tak dikaitkan dengan roti, dan juga cara pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin awalan ini Ustaz boleh berikan mukadimahnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada Yati dan sedang pendengar dan penonton yang berkati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita diizinkan bertemu dan kita masih diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berdoa pada sahabat-sahabat kita yang yang sekarang diuji dan sekarang bertarung dengan wabak penyakit COVID-19. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudian Allah berikan kesembuhan, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Bila buka WhatsApp pagi-pagi, kita kadang-kadang Allah terkejut kita kan. Jiran kita, sahabat baik kita, ada juga di kalangan para asatizah kita yang telah meninggal dunia kan, dan juga saudara mara kita. Jadi kita rasa masya-Allah, ya Allah akbar dekatnya lah COVID itu dengan semua. Betul dan kita kena berdoa pada Allah SWT. Bukan doa untuk keluarga kita je dia terhindar daripada COVID, tapi kita minta semuanya Allah pelihara dan Allah berikan kekuatan untuk kita maksudnya terhindar daripada penyakit, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kalau kita bincang pada pertemuan kita lepas adalah kita bincang yang saya gariskan apa yang ditulis ataupun yang disenaraikan dalam majalah Times tentang makanan sarapan yang sihat. Sarapan yang sihat.
Kita bicara tentang rupa-rupanya nasi lemak ni adalah sarapan yang disedarakan oleh majalah Times berpekalan di New York bahawa dia adalah antara makanan yang sihat, sarapan yang sihat. Selain daripada kita bincang tentang makanan Turki, makanan Turki, sarapan Turki yang ada roti, ada keju, ada timun, ada tomato dan seumpamanya, ada Allah SWT buah zaitun. Itu dipanggil sarapan Turki, sarapan pagi Turki. Yang sihat juga. Roti. Roti. Okey. Kemudian kita bicara tentang sarapan yang termasuk juga sarapan yang sihat adalah pho, PHO, sup herba Vietnam. Sup herba Vietnam yang mengandungi campuran puluhan herba dan sayuran. Dan ada daging dalam sup ini. Sup itu dipanggil pho. Kemudian yang ketiga ichu ni bubur nasi, ada taufu, ada kicap, ada sayur jeruk dan rompai laut kering dan ikan. Ni dipanggil ichu, sarapan pagi Jepun. Okey. Jadi bila bicara tentang sarapan pagi ni, saya nak ambil yang dikepetik dalam kitab Al-Yamun Nabawi. Al-Yamun Nabawi, Syekh Abdul Wahab Nasir At-Tariri, dia menyebutkan bahawa kalau dalam ruangan pagi-pagi Nabi SAW ataupun berpagi-pagi Nabi SAW, selepas Nabi SAW selesai daripada solat di masjid, kemudian Nabi keluar untuk mencari sahabatnya, kemudian baginda SAW akan balik ke rumah dan ketika itu baginda SAW akan bertanya kepada isterinya, ada sarapan apa pagi ni? Ada sarapan pagi apa pagi ni? Kalau tak ada, Nabi akan berpuasa. Tapi kalau ada, biasanya Nabi akan memakan roti dan korma. Roti dan korma. Roti dan korma. Tapi roti yang mana? Tinggal nak bicara tentang tu. Dan apa kebaikan roti tersebut? Okay. Pertama sekali kalau kita rujuk dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi tak pernah kenyang. Ahli keluarga Nabi SAW tak pernah kenyang makan daripada roti syair. Syair ni roti yang diperbuat daripada tepung Bali, daripada Bali. Tepung Bali. Roti daripada tepung Bali ni kita tahu makanan yang terbaik. Makanan yang mampu menurunkan kadar stres kita. Disebut bahawa Bali ni mampu untuk menurunkan panas badan, menghilangkan panas badan. Kemudian Bali ni dapat menghilangkan kesedihan. Itu yang kita rasa pelik maksudnya bagaimana dia boleh menghilangkan kesedihan. Pemakanan sebab boleh kisahnya emosi. Pemakanan juga ada kaitan dengan emosi. Sebab itu makan panas-panas jadi kita pun Allah SWT makan yang pedas-pedas pun jadi dia ada kaitan sebenarnya. Okey. Jadi pernah satu ketika ada seorang wanita Ansar baru kematian suaminya, lalu Nabi SAW memerintahkan ataupun meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk pergi ke rumah wanita tersebut dan memasakkan dia bubur daripada Bali. Kerana kata Nabi SAW, bubur daripada Bali ni mampu menghilangkan kesedihan seseorang. Mampu menghilangkan kesedihan. Daripada hadis Nabi menceritakan tentang mampu menghilangkan kesedihan. Sebab dia baru kehilangan suami, jadi makanan juga mampu menurunkan stres. Makanan juga mampu untuk mengawal emosi seseorang, mengawal emosi seseorang tu. Jadi roti daripada gandum, roti daripada syair, tepung Bali. Saya tak jumpa roti-roti yang lain, cuma semuanya disebut dalam kitab Syama'il Muhammadani, semua roti-roti yang diperbuat daripada syair, daripada Bali. Bali. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk roti Nabi SAW? Okey. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, akala Rasulullah SAW an-naqiyah ya'ni al-hawara. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. Kata Sahal bin Sa'ad. Okay. Sahal ni nama asal dia Hazan kesedihan. Jadi bila Nabi bila diperkenalkan diri pada Nabi SAW, Nabi tukar namanya kepada Sahal, ini kemudahan. Daripada Hazan kesedihan
Nabi tukar kepada namanya Sahal. Okey, disebut bahawa bila ditanya tentang apa yang Rasulullah SAW makan, adakah Rasulullah pernah memakan roti gandum yang halus dan putih? Maksudnya roti yang diproses. Macam kita ni lah. Roti yang kita makan, roti yang diproses. Adakah baginda Rasulullah SAW pernah memakan roti tersebut, roti yang diproses, roti gandum yang putih tadi? Sahal menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat roti gandum yang halus dan putih sehingga akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rujuk pada ni, memang baginda Rasulullah SAW akan makan roti yang diperbuat daripada bali yang tidak diproses, Jadi faqila lahu, dan ditanya kepada Sahal ni, hal kana islakum manakhil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak memiliki ke alat untuk menapis ataupun untuk memproses tepung pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Sahal, maka lana manakhil, kami memang tak ada penapis ataupun alat untuk memproses ataupun membersihkan gandum ataupun memproses tepung daripada bali tersebut. Qila lahu, dan dikatakan lagi pada Sahal, fa kaifa kuntum tasna'una bisyair, bagaimana kamu mengayak ataupun menapis tepung daripada syair? Dia kata, kunna nanfuhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuh. Kata Sahal, kami menampi dia. Tampi macam tampi, kemudian meniup apa yang ada, dan apa yang terbang itu adalah jeram-jeraminya. Kemudian summa nu'jinu, kemudian kami mengadunnya. Okey. Roti ini sebenarnya adalah roti yang dipanggil sebagai whole bread, kan? Ataupun whole wheat, ataupun whole meal, ataupun whole grain. Kalau di UK dipanggil whole bread, whole wheat, whole meal, tapi di US panggil whole grain, whole grain. Roti yang masih memiliki jerami, ataupun roti yang tak diproses hingga jadi putih. Roti yang putih tu adalah roti yang melalui proses kimia, yang maksudnya di bleach, dibersihkan, dilunturkan sehingga jadi warna putih. Sebab itu roti tu tak baik untuk kita sebenarnya. Roti yang tak baik untuk kita. Sebab itu disebut bahawa kita bincang tadi, memang Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa Nabi tak pernah jumpa roti tersebut. Dan kalau kita rujuk pada Sahal bin Sa'ad pun menceritakan tentang Nabi SAW tak pernah jumpa roti yang diproses. Kan, yang Nabi makan adalah roti yang hanya dikisar, kemudian ditampi dan ditiup. Jadi kalau ditiup tu dia tak hilang sepenuhnya jeraminya, Okey. Jadi itulah sebenarnya makanan yang sihat, itulah roti yang sihat sebenarnya. Itu roti yang sihat. Roti yang kita panggil whole bread tu ataupun whole grain, US punya istilah. Kan? Sebab roti ni pertama tinggi seratnya, tinggi serat. Okey. Serat ni pula tujuannya adalah untuk membersihkan usus kita. Kalau kita makan roti, kemudian Allah SWT minum air dan seumpamanya, roti tu dalam perut, dalam usus. Ini saya rujuk pada sahabat saya, pakar pemakanan lah. Dia kata roti tersebut akan bertukar menjadi tepung kembali. Dalam perut, roti akan bertukar menjadi tepung kembali. Maksudnya tepung-tepung tu akan melekat-lekat di dinding-dinding usus. Tepung tersebut akan melekat di dinding usus. Jadi bila melekat ke dinding usus, suatu pembuangan perkumuhan ataupun membuang qada hajat lah kan, dia akan mengganggu saluran usus kita sehingga menyebabkan berlakunya penyakit yang dipanggil buasir. Sebab saluran usus kita tu jadi sempit sebab tepung-tepung yang melekat pada dinding-dinding usus. Jadi bila meneran ketika mana membuang air besar, dia akan mengganggu sistem penghadaman kita, dan seterusnya itu yang berlakunya penyakit dia panggil buasir. Selain buasir ni banyaklah penyakit yang lain, antara faktornya adalah usus kita tak sihat lah. Kalau
kalau berlalutan mungkin sampai kanser usus lah, sampai usus kita mengalami keradangan pada usus. Itu sebab itu. Jadi roti kalau ada serat, fungsi serat tu adalah untuk membersihkan. Jadi jerami pada roti tu yang akan membersihkan usus kita sebenarnya, membersihkan usus kita. Itulah disebut dalam kajian tentang Allah SWT, roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Okey. Sebab itu disebut an-naqi kat sini adalah roti yang diproses. An-naqi adalah roti yang berwarna putih yang melalui proses mengayak dan penyaringan berkali-kali. Itu dipanggil an-naqi. Jadi Nabi tak pernah jumpa an-naqi hatta laqiya, sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu insya-Allah nanti kita sambung sebentar lagi nanti tentang kebaikan roti wholemeal ni, insya-Allah. InsyaAllah. Yang penting dia bukannya yang berwarna putih. Anda kalau cari di search memang akan jumpa. Saya pun carilah juga kan Ustaz kan. Tapi macam masya-Allah memang banyak sebenarnya. Boleh jumpa di mana-mana sebenarnya. Anda boleh cari dan macam mana Ustaz gariskan tadi, banyak sangat manfaat dan kebaikan daripada tepung Bali ini. Untuk anda rakan pendengar, sambil-sambil tu siapa yang memang dah pernah gunakan, jomlah kongsikan resipi apa anda gunakan dengan tepung Bali tersebut. Kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti rehat ketika kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rahmatan alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Hari ini Ustaz sambung tentang pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Hari ini Ustaz cerita tentang roti dan juga tepung, sebenarnya tepung barley yang digunakan. Ada sahabat kita Ustaz tanya, pagi Nabi makan buah ke tidak? Tadi Ustaz kata roti dan juga kurma, buah lah tu Ustaz kan, lebih kurang. Dan kita sambung lagi Ustaz tentang pemakanan roti ni Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
saya nak respon sikit. Ada sahabat pendengar kita, doakan saya sembuh daripada COVID, Ustaz, masih di hospital. InsyaAllah mengikuti kita daripada hospital. Saya tak pasti Bahtiar ataupun ni, tak apa, mudah-mudahan semua diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana walaupun daripada Bahtiar Saleh, walaupun sedang bertarung dengan COVID, jadi insyaAllah kita doakan dan Allah berikan kesembuhan dan Allah bebaskan kita dari COVID insyaAllah, dan semuanya pendengar-pendengar kita di luar sana insyaAllah. Okey, tentang soalan daripada sahabat kita yang Hafizan Osman, dia kata bagaimana waktu sepatutnya ambil sarapan, adakah selepas subuh kan? Kalau kita melihat kepada Al-Yaumun Nabawi, flow kehidupan Nabi SAW, ataupun bagaimana rentetan ataupun kita panggil aturan kehidupan Nabi SAW, Nabi selepas daripada solat subuh, barulah Nabi balik ke rumah selepas daripada kuliah subuh, kemudian daripada duduk dengan para sahabat, dan kadang-kadang Nabi menziarahi para sahabat, barulah Nabi balik ke rumah, barulah bersarapan. Sebab bersarapan ni kita dah bincang pada pertemuan kita minggu lepas, dia adalah breakfast. Dia adalah berbuka puasa. Berbuka puasa. Sebab sepanjang kita Allahumma salli, kita tidur tu kita berpuasa. Kalau 8 jam tidur malam, berarti 8 jam kita berpuasa. 8 jam kita berpuasa. Okey. Kemudian ditambah pula dengan kita bangun pukul 6, pukul 7, pukul 8 campur 10 jam. 10 jam kita sebenarnya berpuasa. Sebab itu sama je dengan berpuasa siang kita. Mungkin lebih sikit lah berpuasa siang tu dalam 13 jam. 12 jam, 13 jam. Tapi Allah SWT, bila tidur malam kita berpuasa. Sebab itu namanya breakfast. Fasting tu adalah berpuasa. Jadi berbuka lah kan. Jadi sarapan pagi ni penting sebenarnya. Sarapan pagi sangat penting. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bercerita tentang gandum ataupun tepung ataupun kita panggil bali ni, bali. Satu info yang sangat menarik, kalau kita lihat sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam yang raja bermimpi lembu kurus memakan lembu yang gemuk, kemudian 7 tangkai gandum yang berisi menindih yang kering menindih tangkai gandum yang berisi. Bila ditafsirkan oleh Allah SWT, Nabi Yusuf alaihissalam, dia memberitahu bahawa negara kita akan mengalami 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau. 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau. Okey. Jadi dalam 7 tahun yang subur itu, sebelum menghadapi kemarau, baginda Nabi Yusuf alaihissalam, dia memerintahkan rakyat dia untuk menanam gandum ataupun tepung ataupun kita boleh panggil termasuk juga dengan bali lah. Bali tu adalah jenis tepung juga. Gandum dan umpamanya, rupa-rupanya hikmahnya kenapa gandum, kenapa tak suruh tanam lain je kan, tanam musangking ke kan. InsyaAllah lepas 7 tahun kan baru berbuah musangkingnya boleh makan kan. Jadi istilahnya macam tu. Allahumma SWT, baru dapat musangking anak murid bagi. Terima kasih yang tapi kena beringat tadi makan banyak-banyak kan, banyak-banyak sekadarnya insyaAllah. Sekadar wasatiyah ni maksudnya berpada-pada, jangan sederhana, jangan terlalu mengambil ataupun kuantiti yang banyak sebenarnya. Sebab bila kuantiti banyak dia akan mudarat. Hatta kepada korma pun kita bincang kan, bila kisah Sayyidina Ali bila dia bertamu dengan Nabi SAW, dan ketika itu tuan rumah menghidangkan satu tandan korma, dan dihidangkan juga dengan bubur yang diperbuat daripada syair, daripada Bali, yang dicampur dengan silk ni bayam Brazil ataupun ada yang menyebutkan sawi. Okey, Sayyidina Ali memakan kurma yang banyak sehingga Nabi kata, wahai Ali, berhenti. Sebab ketika itu Sayyidina Ali baru baik daripada demam, belum kebah lagi demamnya. Dan Nabi menghulurkan kepada Ali adalah bubur yang diperbuat daripada syair, iaitu Bali kan, dan bercampur dengannya adalah silk ini, ada kata sawi, ada kata bayam Brazil. Kalau saya merujuk kepada
guru saya Dr. Wan Nashiruddin UKM, dia kata bayam Brazil itu lebih tepat kepada silk, sin lam qaf, sin lam qaf. Okey. Lalu kata Nabi SAW, ini makanan untuk orang demam. Ini makanan untuk orang demam. Oh, rupanya baru kita dapat tahu bahawa syair ataupun tepung yang diperbuat daripada bali itu dia mampu menurunkan panas badan kita, panas badan. Okey, tentang tu. Okey. Bila kita bicara, ini info yang terbaik. Saya pun buat kajian, bila kaji terjumpa dalam ayat Allah SWT bila disebutkan tentang para ulama tafsir tentang kenapa gandum yang ditanam oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf merintahkan untuk masyarakat dia menanam gandum. Kenapa gandum? Rupanya gandum ini dia adalah tanaman yang tak rosak selagi mana tak dituai. Jadi gandum ni kalau di ladang dia kecuali kalau dimakan tikus, dimakan ulat apa seumpamanya itu rosaklah. Tapi kalau gandum ni kita selagi tak tuai dia, tak tuai, dia masih boleh bertahan. Dia masih boleh bertahan. Sebab itu tanam gandum 7 tahun, untuk 7 tahun yang datang 7 tahun boleh bertahan. Gandum tak rosak pada pokoknya. Pada pokoknya. Pada tangkainya. Tu. Jadi masya-Allah, rupanya itu hikmahnya kenapa gandum bukan tanaman-tanaman yang lain yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf. Kenapa gandum? Satu, mungkin masyarakat tu ialah Mesir kita terkenal dengan gandum yang terbaik, kan? Gandum yang terbaik. Makanan ruji atau makanan rutin harian mereka. Tapi rupanya gandum ni Allah SWT dia takkan rosak walaupun dia tak dituai. Itulah kelebihan gandum. Jadi kalau kita bincang tentang kelebihan gandum yang Allah sebut ataupun tepung gandum lah istilahnya, yang disebut dalam Al-Quran, kemudian korma yang disebut dalam Al-Quran, semua dikebaikan. Semua dikebaikan sebab Allah memilih satu-satu makanan, buah-buahan yang ada dalam Al-Quran tu pasti di sebalik makanan tersebut ada rahsia yang perlu kita kaji. Dan kenapa Allah SWT Nabi sebut tentang Nabi Yusuf merintahkan untuk menanam gandum, kan? Rupanya gandum ni ada kelebihan, ada kebaikan dia, ada kebaikan yang terbaik untuk dia. Okey, sama juga dengan Allahumma salli bila kita lihat anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil. Kenapa Allah utus gagak? Kenapa tak utus burung helang yang paruhnya tajam, yang kukunya tajam, boleh mengais tanah dan mengebumikan kawan dia yang mati, kan? Kenapa tak hantar gagak? Okey, kenapa tak hantar burung merak yang cantik, yang menawan tu, kan? Yang menawan. Kenapa dia hantar burung gagak? Burung gagak yang kita anggap sebagai pengotor, korek tong sampah, mengais tong sampah. Kadang-kadang ada kempen untuk tembak gagak, kan? Kenapa gagak? Rupa-rupanya Allah tahu binatang yang paling pakar dalam bab melupus bangkai adalah gagak. Sebab itu bila satu hari saya naik kereta untuk kuliah maghrib, tiba-tiba qari yang membaca ayat ni, dia menangis. Saya tak puas hati, kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Saya rujuklah dengan kawan-kawan, saya juga rujuk dengan ceramah-ceramah Fadil Ustaz Zuramdi terutamanya, kan? Dan juga bila saya balik tafsir, rupanya patutlah hari ini menangis cerita tentang gagak. Nabi Allah hantar gagak untuk ajar Habil bagaimana nak mengemumikan jenazah Habil, kan? Ketika tu kenapa gagak? Rupanya gagak ni adalah binatang yang paling pakar dalam bab melupus bangkai. Kita bila gagak ni nightmare, maksudnya mimpi buruk. Hantu. Okey. Gagak pengotor apa. Rupanya walaupun dia pengotor, dia ada kepakaran dia yang Allah guna. Kepakaran dia Allah guna untuk ajar manusia. Berarti gagak yang kita pandang hina, pengotor tu lebih mulia daripada manusia sebenarnya. Kalau manusia tidak mengikut syarat. Jadi sama juga dengan gandum yang kisah Nabi Yusuf AS, sama juga dengan korma yang disebut dalam Al-Quran. Rupanya itu adalah ada kebaikan di sebalik yang perlu kita ambil berat tentang tu. Sebab itu Nabi SAW hanya memakan
makanan yang sihat, makanan yang sihat, yang baik. Itu insya-Allah itu yang kita nak kongsi tentang tu. Okey. Antara kebaikan gandum yang wholemeal bread ni ataupun whole grain ni, yang pertama sekali adalah wholemeal dibuat daripada tepung yang mengandungi semua kebaikan biji-bijian gandum. Okay. Sekam luar belum dikeluarkan. Jadi roti-roti yang dihasilkan jauh lebih kaya serat, protein dan vitamin B1, B2, niacin, B6, asid folik dan biotin. Roti biji lebih enak kerana mengandungi lebih banyak vitamin, mineral dan lemak sihat. Jadi ini kebaikan wholemeal roti yang ni. Kadang-kadang kita pergi kedai, wallahu alam. Sekarang ni dikaitkan pula bila PKP roti sebab roti bila istihaja PKP habis stok dekat kedai sampai beratur nak ambil roti je. Wallah alam kenapa roti kadang-kadang ambil sampai 6 bungkus. Dia lupa balik rumah baru nyesal. Kenapalah aku ambil 6 bungkus sebab tarikh luputnya sama. Tarikh luputnya sama. Bukan ambil 6 bungkus boleh simpan sampai 6 sampai seminggu, tak. Tarikh luputnya sama. Jadi Allah menyesal aku kenapa ambil roti. Punya takut tak cukup makanan bila PKP roti habis kan. Roti habis ada. Tapi roti yang kita ambil adalah roti yang bukan roti yang terbaik bukan roti yang terbaik sebenarnya. Roti yang terbaik adalah roti yang wholemeal tadi tu ataupun whole wheat tadi, whole bread tadi kan. Itu roti yang terbaik. Sebab inilah ciri-ciri roti Nabi SAW. Okey. Dan kalau kita lihat dalam kitab Al-Jamu Nabawi disebut bahawa Nabi sarapan dengan roti dan korma. Roti dan korma. Korma adalah makanan yang mengembalikan tenaga secara serta-merta kan. Korma adalah gula yang ringkas, gula yang mudah larut. Sebab itu bila anak kita ditahnik dengan korma, kenapa tak dengan madu? Madu sifatnya panas, kemudian madu tak sesuai untuk bayi. Jadi yang sesuai untuk bayi adalah korma sebab dia gula ringkas gula ringkas. Dan kenapa pula perlu tahnik? InsyaAllah lepas ni kalau dah habis perbincangan kita ni, saya kalau disambung lagi kontrak lah untuk tahun akan datang. Tapi Alhamdulillah setakat ni dah dapat surat lanjutan untuk untuk kontrak sehingga Disember ni insyaAllah. Kalau dah habis kat perbincangan kita tentang gaya hidup Nabi SAW, gaya hidup Nabi SAW, kita akan bicara pula tentang daripada sunnah jadi adat. Maksudnya sunnah yang diamalkan oleh orang Melayu tetapi jadi adat dah. Jadi adat. Nanti kita akan bicara tentang tu insya-Allah. Menarik. Termasuklah tahnik, termasuklah akikah, termasuklah Allah SWT kita istilah potong jambul kan. Potong jambul. Nanti kita akan bincang tentang tu lebih detail lagi insya-Allah. Okey. Yang kedua dari sudut akhlak dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kenapa Nabi makan roti yang kita lihat dia istilahnya roti ni Allah SWT boleh kita panggil low class low class tapi high benefit. Maksudnya dia roti yang nampak murah tetapi banyak kebaikan dia. Allah SWT kalau di Mesir roti ni dipanggil roti yang macam ni, roti yang masih ada berserat, masih dipanggil ish. Sedangkan dalam bahasa Arab roti ni khubz roti. Tapi khubz ni lebih kepada roti-roti yang mahal, roti-roti yang putih. Okay. Dan kenapa masyarakat Mesir menamakan roti yang murah ni ataupun roti yang kita kata kaya dengan serat ni adalah Allah SWT dia panggil ish. Ish ni asal kalimah asya ya'ishu. Ish ni kehidupan. Jadi roti itu sumber kehidupan mereka. Untuk melangsungkan kehidupan. Mereka. Untuk melangsungkan kehidupan. Murah kan? Boleh beli, boleh makan. Betul. Jadi roti itu merupakan sumber kehidupan, kelangsungan hidup mereka. Sebab itu dia panggil ish. Maksudnya ish ni tinggi. Sebab itu orang Arab bila jumpa kepingan roti di atas tanah yang dah berdebu, yang dah berlumpur, mereka akan ambil, mereka cium roti itu letak tempat yang tinggi. Mereka akan letak tinggi. Maksudnya mereka memulihkan roti. Ada keberkatan pada makanan. Ya, sebab ish tu pada mereka roti ni adalah kehidupan. Roti ni ada kehidupan. Dan roti ish tu adalah roti yang kaya dengan serat. Sebab kalau kita nak makan roti tu kena tepuk dulu.
Kena tepuk roti sebab nak hilangkan dia punya hampas-hampas dia, jerami-jerami dia tu. Oh, Masya Allah. Tak hilangkan, kena tepuk. Kalau Arab dia tepuk kat dinding pun, tepuk kat dinding sebab nak hilangkan dia abu-abunya, abu-abu ataupun jerami-jeraminya tu. Tapi sedangkan itulah roti yang terbaik sebenarnya. Itulah roti yang terbaik. Okey. Dari sudut akhlak, apa yang kita dapat ambil, kenapa Nabi SAW memakan roti yang macam ni? Bukan roti yang diproses, bukan roti yang mahal. Okey. Yang pertama adalah qanaah. Qanaah, sifat qanaah Nabi SAW, iaitu Nabi ni Allahumma salli tidak terlalu memilih makanan. Nabi tidak memilih makanan. Sebab itu kita bicara nanti insya-Allah sampai dalam bab roti juga yang dipanggil Allahumma salli ala sayyidina tharid, tharayadal, tharid. Tharid ni adalah roti yang dicari-cari, yang dikoyak-koyakkan, dimasukkan dalam kuah yang ada daging dan ada labu, ataupun ada kentang. Labu ataupun kentang lah. Kalau Nabi SAW labu. Okey. Jadi roti yang dikoyak-koyakkan, dicari-cari, masuk dalam Allah SWT, masuk dalam kuah yang ada labu dan ada daging. Ini dipanggil tharid. Nabi SAW pernah bersabda, disebut fadl Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Kata Nabi SAW, kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain adalah seperti kelebihan tharid, tharayadat tharid dengan makanan-makanan yang lain. Apa kelebihan tharid ni? Roti yang diletak dalam kuah ni. Kalau kita nak sebut, tapi bukan tapi tak samalah. Dia cuma bentuknya hampir sama. Ni kena pegang sungguh-sungguh takut nanti saya sebut ni kan, kata Ustaz Rusdi, Nabi makan ni pula dia macam roti banjir ni. Roti canai yang dia tapi bubur kuah banyak roti canai banjir tu kan. Okey, cuma bezanya adalah roti canai tu dia diproses dengan minyak. Dia tak bagus juga untuk kesihatan, terlalu banyak sangat minyak. Tapi bukan roti tu, roti yang diperbuat daripada tepung yang masih ada lagi jeraminya, masih lagi berserat. Itu yang dikoyak-koyak masuk dalam kuah tadi tu. Sehingga kan ada moyang Nabi SAW namanya Hashim. Nama sebenar Hashim adalah Amru. Okey. Tapi kenapa digelarkan sebagai Hashim? Sebab perbuatan dia Hashama. Hashama ni orang yang mengoyak-oyakkan roti, orang yang memecah-mecahkan roti untuk dimasukkan dalam kuah dan diberikan kepada jemaah haji yang datang ke Mekah ketika itu. Jadi Hashim, moyang Nabi SAW, dia adalah orang yang memberi makan kepada jemaah haji. Oleh kerana perbuatan dia yang mengoyak-ngoyakkan Allah SWT roti dan memasukkan dalam kuah untuk membanyakkan makanan dan diberikan kepada jemaah haji yang datang ke Mekah ketika itu. Jadi perbuatan tu sehingga digelarkan sebagai Hashim, maksudnya orang yang memecah-mecahkan roti. Jadi rupanya tharid tu adalah makanan daripada dulu lagi. Okay, apa kebaikan dia? Pertama sekali adalah tharid ni adalah makanan yang mudah untuk disediakan. Satu, sebab itu Nabi ni tak suka lama pada makanan, tak suka makanan yang ambil masa, membazir masa untuk makan. Kita masya-Allah, kita banyak ambil masa ketika makan. Duduk kat kedai kopi, duduk minum kan, berborak, berbual. Kita banyak habis masa kat meja makan. Okey. Sedangkan Nabi SAW tak. Nabi bersegera. Sebab itu kalau kita bincang nanti insya-Allah tentang Nabi suka makan dipanggil az-zira, kaki kambing kan. Kaki kambing, lamb shank lah istilahnya kita panggil. Kenapa? Kata Aisyah, sebab makanan ini mudah, cepat masak. Bahagian ini bahagian yang cepat masak. Satu. Kenapa Nabi suka yang cepat masak? Nabi tak suka buang masa dari sudut makanan. Sebab itu kalau siapa yang pernah pergi ke Jepun, saya alhamdulillah pernah pergi ke Tokyo, kita pun sarapan pagi di kedai memang tak ada. Memang selepas minum dan makan roti, sebuku roti dan minum kopi dan terus bangun. Dia tak ada istilah duduk berbual, duduk ialah kita berbual dengan sahabat-sahabat, tak ada. Orang Jepun dia makan,
makan roti dengan kopi, habis je terus dia ambil pinggan tadi letak kat kaunter, bayar dan terus balik, dan terus keluar. Dia tak ada macam kita duduk berborak, kita siap sambung meja lagi. Tu saya jadi orang Jepun semua tengok apa ni sebab kita ramai siap sambung meja lagi, sambung meja. Masya Allah, itu yang dia itu qanaah Nabi SAW. Nabi tidak memilih untuk makanan. Okey, yang kedua tadi sarit tu selain daripada mudah untuk disediakan, yang kedua dia mengenyangkan. Jadi tak perlu makan yang banyak sebab dia akan kembang dalam perut kita. Roti ni akan kembang dalam perut kita. Jadi kembang dia akan cepat kenyang. Cepat kenyang. Berbanding kalau nasi kita makan mungkin makan banyak baru kita kenyang. Roti tak. Roti kita makan dia akan cepat kenyang. Satu. Yang keduanya, roti yang tadi kita bincang, yang wholemeal tu ataupun whole bread tadi tu, roti yang tinggi serat tadi tu, dia memang mengenyangkan. Memang mengenyangkan. Sebab itu kalau bagi mereka yang mungkin ada gastrik ke, nak berbuka puasa, cukup dengan makan wholemeal tadi ataupun whole bread tadi, dan intinya ataupun inti kepada roti tersebut adalah korma. Buang biji dia, letak susun dalam tu, gulung-gulung telan. InsyaAllah dia mampu untuk memberikan kita ni rasa kenyang sampai ke petang, insyaAllah. Tentang tu. Itu pertama, qanaah. Sebab itu Nabi hanya memilih makanan yang bukan mewah tetapi yang pentingnya berkhasiat. Yang keduanya Allah SWT cepat untuk disediakan. Yang ketiga mengenyangkan. Yang keempat, dikesan bahawa sarit ini adalah makanan ataupun roti yang mudah untuk dikhadam. Mudah untuk dikhadam. Sebab dia terendam, dia lembut, jadi telan pun tak susah, orang tak ada gigi pun boleh makan. Orang tak ada gigi pun boleh makan. Kemudian Allahumma salli, dia mudah untuk dikhadam, cepat untuk dikhadamkan. Itulah Nabi SAW, sifat qanaahnya. Yang kedua, Nabi ni hidup sederhana. Sebab itu Nabi tidak memilih makanan, dan Nabi memilih makanan yang cepat untuk disediakan, tidak buang masa untuk disediakan. Nabi hidup sederhana. Nabi hidup sederhana. Sebab itu disebut bahawa daripada Aisyah radhiyallahu anha, keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang makan roti daripada syair, iaitu barley yang rendah mutunya disebut selama 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Satu. Yang kedua, Nabi pernah berdoa sebenarnya dengan satu doa, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammad quta, ataupun ada riwayat lain sebut kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ini quta, sekadar mencukupinya saja, ataupun sekadar kafafa, sekadar mencukupi saja, bukan berlebih-lebihan. Jadi Nabi SAW kenapa makan roti daripada roti yang tidak diproses, ataupun roti yang dipanggil tadi wholemeal, whole bread tadi, Allah SWT sebab Nabi lebih suka hidup sederhana. Itu yang kita nak bicara tentang tu, insyaAllah. Masya Allah. Hebatnya Ustaz. Tapi itulah kita belajar bagaimana cara hidup baginda Rasulullah SAW. Walaupun hanya dengan pemakanan, kita dapat menggambarkan qanaahnya baginda Rasulullah SAW. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz. Dalam masa 2 minit ni Ustaz, mungkin ada kesimpulan yang boleh Ustaz berikan kepada rakan pendengar kita berkenaan dengan kalau ada soalan daripada pendengar kita yang kita nak raikan, insyaAllah bolehlah. InsyaAllah kalau kita nak sementara tu. Satu Ustaz, rakan kita tanya, ada tak beza roti sekarang dengan roti ketika zaman baginda Rasulullah SAW, Ustaz? Okey, kalau kita lihat dia ada 2 jenis roti lah. Memang berbeza lah. Satu, roti yang diproses, yang kata Yati tadi di bleach tu, maksudnya dilunturkan. Dilunturkan itu roti yang putih semua. Roti yang putih. Jadi roti yang putih ni dia ada keburukan dia, ada keburukan yang kita makan. Yang roti yang terbaik adalah Allahumma salli ala Muhammad, roti yang diperbuat daripada roti yang tidak diproses. Sebab itu bila saya merujuk ayat Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard, kan. Jadi ayat daripada surah Yasin ni, bila saya rujuk pada guru saya lah, Ustaz Wan Nashiruddin, tentang ayat ni, bila subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja kullaha, Allah jadi